KPM. Wah, seronoknya dapat baju baru. Siap pun baju kurung Mira. Nampak tak? Okey. Cantiknya. Muat ni. Sekejap. Kenapa jahitan dekat bahagian lengan ni macam... Nah, terbuka lah. Ini jahitan silang pangkah ni. Alamak, macam mana cara nak menjahit silang pangkah ni kawan-kawan nak tahu tak macam mana cara untuk menjahit jahitan silang pangkah? Kalau nak tahu, jom kita belajar dengan Cikgu Supardi. Jom! Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM. Bertemankan saya Syamira Nazir hari ini selama 1 jam di mana kita nak belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik iaitu pembuatan pakaian wanita untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Jahitan Silang Pangkah. Dan hari ini di studio kita ada seorang guru yang sangat berpengalaman dalam bidang jahitan khususnya iaitu Cikgu Supardi. Hai Cikgu. Hai, Assalamualaikum murid-murid di rumah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke Menengah Atas Cikgu Supardi. Ya, terima kasih. Baiklah, bukan Cikgu Supardi sahaja yang berada di studio. Turut serta dengan kami pada hari ini Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih Cikgu Kulina atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, kita nak belajar tentang jahitan dengan tajuknya Jahitan Silang Pangkah. Betul Cikgu Supardi ya? Okey, betul. Okey, sebelum tu, sebelum saya terangkan ni. Ya Cikgu. Cikgu letakkan di bawah. Okey. Saya akan terangkan dulu jenis-jenis jahitan asas lah. Okey, dia ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu standard pembelajaran. Ada 3 standard pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengenal pasti jenis jahitan asas. Yang pertama. Yang kedua, mengenal pasti alatan dan bahan jahitan silang pangkah. Dan yang ketiga, menjahit silang pangkah dengan betul. Kemudian kita akan tengok jenis-jenis jahitan asas. Jenis-jenis jahitan asas ni sangat penting. Sangat penting untuk murid-murid. Terdapat 3 jenis jahitan asas. Yang pertama iaitu jahitan sementara. Jahitan sementara ni ada 3. Sementara. Yang pertama, jelujur kasar. Jelujur kasar. Mira kena ingat tau. Ya, Cikgu. Yang kedua, jelujur panjang pendek. Dan yang ketiga, jelujur tegak serong. Jom kita tengok apa itu jahitan sementara. Yang ketiga-tiga ni lah. Itu adalah, nampak tak? Ini dipanggil jelujur kasar. Ya, jelujur kasar. Yang kedua, jelujur panjang pendek. Nampak tak tu? Dia punya gambar tu panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Nampak Cikgu? Itu dipanggil jelujur panjang pendek. Dan yang ketiga, jelujur tegak serong. Ini adalah jahitan sementara. Baiklah. Jenis yang kedua iaitu jahitan penyambung. Jahitan penyambung terdapat 3. Yang pertama
jahitan Kia. Okey, kemudian jelujur halus. Baiklah. Dan yang kedua jelujur halus. Yang ketiga jahitan lilit ubi. Okey, jom kita tengok apakah ketiga-tiga jenis jahitan penyambung ini. Okey. Okey, ini adalah jahitan Kia. Kia. Okey, jahitan Kia ni digunakan setiap kali kita menjahit jahitan tangan mesti dimulakan dengan jahitan Kia dan dimatikan dengan jahitan Kia. Kia. Okey, jahitan Kia. Okey, yang kedua jelujur halus. Okey, ini adalah jahitan jelujur halus. Yang tadi jelujur kasar yang kasar yang sementara tu. Yang ini pula jahitan halus. Okey. Okey, yang ketiga jahitan lilit ubi. Okey. Kemudian yang terakhir sekali adalah jahitan pengemas. Okey. Jahitan pengemas ni terdapat 4 jenis. Okey, jahitan pengemas ni. Okey, yang pertama jahitan sembat. Jahitan sembat. Ya, yang kedua jahitan sembat susup. Wow, jahitan sembat susup, cikgu. Ya, sembat susup. Yang ketiga jahitan insang pari. Ya, ini saya tahu. Jahitan insang pari. Okey. Dan yang keempat jahitan silang pangka. Okey. Okay, kita tengoklah satu-satulah. Okey, ini dipanggil jahitan sembat. Okey, jahitan sembat. Okey. Yang kita akan gunakan selalunya di seluar lah, jahitan seluar. Baik, cikgu. Okey. Okey, ni. Okey, jahitan sembat. Yang kedua jahitan sembat susup. Okey, jahitan sembat susup. Okey. Yang ketiga, kita akan tengok. Okey, jahitan insang pari. Okey, selalunya jahitan insang pari ini digunakan untuk menjahit kancing pun boleh. Ya. Jahitan ni kan cikgu, Mira pernah guna sewaktu Mira menjahit pensel, bekas pensel di pun luar. boleh juga sebagai hiasan. Ya, betul. Sebagai hiasan. Betul. Okey, jahitan sementara kita boleh gunakan sebagai jahitan sementara. Ya. Jahitan hiasan. Okey. Dan yang terakhir sekali jahitan silang pangka. Okay, jadi untuk hari ini macam apa yang tadi Mira nak jahit tu kan, kita akan jahit jahitan silang pangka. Wah, dan inilah yang Cikgu Supradi akan tekankan dalam kelas kita. Tetapi kan Cikgu, sebelum kita belajar tentang jenis-jenis jahitan ni kan Cikgu, apa langkah keselamatan sewaktu menjahit jahitan asas? Okey. Baiklah. Yang pertama, saya nasihatkan kepada murid-murid harus ada kawalan daripada guru, daripada ibu bapa. Dan yang paling penting bila menggunakan jahitan tangan, kita harus menggunakan sejenis alat iaitu dipanggil jidal untuk mengelakkan tangan kita tercucuk daripada jarum. Sebab kita menggunakan tangan, takut tercucuk jarum kan. Jadi kita menggunakan jidal. Baiklah. Dan untuk jenis fabrik pula kan cikgu, apa fabrik yang sesuai untuk digunakan? Okey, apa-apa fabrik pun yang sesuai tetap sesuai digunakan. Okey. Semua sesuai, kecuali macam jeans tu tak bolehlah. Jenis jeans tu yang tebal sangat tu memang tak bolehlah kita akan pakai. Dia hanya yang jahitan yang tipis. Apa tu fabrik yang tipis. Baiklah cikgu. Seperti contoh kita ada kain kapas kan, dan banyak lagi jenis kain. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini Cikgu Supradi akan terangkan kepada anda bagaimana cara jahitan silang pangkah dengan tepat. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. KPM.
Baik, kembali kita di Menengah Atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar cara pembuatan pakaian wanita dengan jahitan silang pangkah untuk murid-murid pendidikan khas. Bersama dengan Mira hari ini, Cikgu Supardi. Baiklah Cikgu, apa aktiviti yang Cikgu nak terangkan di segmen ini? Okey, baiklah. Yang pertama sekali saya akan terangkan apakah itu jahitan silang pangkah. Okey, baiklah, kita akan tengok nak. Okey, ini adalah jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah. Dia macam bentuk apa tu? Bentuk X. Bentuk X. Pangkah lah, bentuk pangkah lah ya. Bentuk pangkah. Okey. Senang sajalah untuk ingatkan. Okey. Kemudian, okey. Jahitan silang pangkah merupakan salah satu jenis jahitan pengemas. Okey, macam baju kurung tradisional, pengemas untuk baju kurung untuk kat lengan, kat leher, selalu digunakan di contohnya macam kurung tradisional. Macam kurung moden kita terus menggunakan mesin kadang-kadang lah, tapi terpulang kepada permintaan kita punya pelanggan lah. Macam diorang nak jahitan silang pangkah ataupun nak mesin terus. Okey. Yang kedua kita akan tengok fungsi jahitan silang pangkah. Okey. Fungsi jahitan silang pangkah ialah untuk menetapkan kelepek dan lapik pada pakaian. Macam saya cakap tadi, kelepek tangan tu. Okey. Kita akan tetapkanlah kat situlah dia. Dengan lapik pada pakaian tu maksudnya kat leher. Kurung tradisional kan. Okey. Jika kita tengok di kurung tradisional kebanyakan akan menggunakan jahitan silang pangkah. Okey, yang akhir sekali selain itu fungsi jahitannya ialah jahitan hiasan. Contohnya macam kita nak buat sulaman pun boleh. Kita akan gunakan jahitan silang pangkah. Bolehlah sebagai jahitan hiasan. Okey, kemudian kita akan tengok okey, alatan dan bahan. Okey, alatan dan bahan yang kita gunakan untuk jahitan silang pangkah. Yang pertama, benang. Benang? Ya, benang. Di sini Mira tunjukkan ada banyak jenis benang ni kawan-kawan. Macam warna ada. Betul, kita akan pilihlah benang mana yang warna yang bersesuaian dengan kain yang kita fabrik yang kita akan gunakan. Ya, kita akan pilih pandai-pandai mensesuaikan. Baiklah. Okey, yang kedua. Kain. Okey, kain ataupun kertas tu sebagai untuk kita belajar. Okey, untuk latihan lah, untuk latihan. Kertas macam ini kan kertas. Baik, kertas di sini cikgu Ya, betul. Ini antara kertas yang kita akan gunakan. Sebelum kita menjadi kain, kita latihan dulu di kertas. Okey. Yang ketiga, penetas benang. Penetas benang. Okey, penetas benang ni digunakan untuk memotong benang. Okey, pada pelajar, murid-murid di rumah jangan guna gunting kertas. Pastikan gunakan penetas benang untuk memotong benang. Okey, yang sesuailah menggunakan penetas benang. Dan yang keempat, jarum. Okey, jarum. Okey, jarum yang bersesuaian lah. Baiklah cikgu. Okey, jarum. Ada beberapa jenis jarum lah. Ini jarum yang dah ada benang. Ya, betul. Ini jarum yang masih dalam bekas cikgu Ya, betul. Okey. Baiklah, jarum pun ada jenis jarum juga kan cikgu? Ya, betul. Betul. Yang ini jarum jahit tangan, untuk jahit tangan lah. Kalau jahit mesin kita gunakan di mesin. Yang ini pula jahitan tangan. Baiklah. Tangan. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita pergi ke aktiviti kita. Jom cikgu, kita nak belajar menjahit jahitan silang pangkah. Okey, baiklah. Okey, yang pertama. Untuk yang pertama, apa yang kita perlukan cikgu? Okey, kita perlukan jarum. Baiklah, jarum. Dan kita perlu masukkan benang. Benang ke
lubang jarum tu. Baiklah. Okey. Mira pun ambil satu juga. Aha, macam- Baik, untuk kawan-kawan di rumah dapat tengok juga sama-sama, cikgu boleh ke tengah meja cikgu Okey. Jadi kawan-kawan dekat rumah boleh tengok macam mana cara nak masukkan tu. Okey. So di sini kita boleh mengajar murid-murid menggunakan motor halus. Betul tak kan? Betul. Okey. Betul. Benang dimasukkan ke dalam jarum Ya. secara perlahan. Kemudian kita tariklah benang tu cikgu Okey, kita jangan matikan tau. Oh, kenapa cikgu? Okey, sebab kita akan menggunakan untuk memulakan jahitan silang pangkal ni. Okey, kita tak matikan benang. Oh, begitu. Boleh matikan tapi lebih sesuai dan lebih supaya nampak lebih kemas kita menggunakan jahitan kia. Okey, jahitan kia. Maksudnya tak matikanlah benang ya? Ya, okey. Okey. So kita boleh mulakan. Boleh cikgu, silakan. Okey, baiklah. Sambil-sambil cikgu mulakan tu, sedikit pesanan mesra kepada kawan-kawan yang sedang menonton, berhati-hati. Berhati-hati. Kerana cikgu Supradi ada tekankan tadi, jarum ni tajam, jadi sila mendapatkan pengawasan ibu bapa. dan menggunakan jidal. Jidal tu macam mana cikgu? Dia macam bulat, dia macam lapik untuk kat tangan, dia besi supaya tangan ni tak tercucuk kat situ. Baiklah, jom cikgu. Okey, mula-mula kita akan masukkan benang di A. Okey, masukkan A. Kita mulakan jahitan dengan jahitan kia. Okey, masukkan benang di A. Kemudian keluar di B. Okey. Masukkan ke belakang di B. Maksudnya cikgu, masa nak masuk ke A tu, jarum berada di atas kain cikgu bukan di belakang. Bukan belakang, di atas. Di atas kain. Di atas. Okey. Kemudian kita masukkan pula ke B. Okey, kemudian kita akan tarik bagi habis benang tu. Okey, kemudian kita tarik dan tinggalkan sedikit. Okey, seperti ni. Baiklah. Nampak tak? Dia tinggal sikit. Nampak cikgu. Sebab okey. Kemudian kita ulang sekali lagi. Pergi A dulu. Pergi A lagi sekali. Okey. Dari atas. Okey, dari atas. Dan Masukkan masukkan ke B. Ke B pula ya. Ke B. Baik. Dan untuk kita masukkan jarum ni cikgu, adakah kita perlu masukkan dekat lubang jarum yang sama pada awal yang kita buat Perlu. tadi? Perlu ya? Ya. Ke lubang yang sama. Okey. Masuk B. So kita akan pastikan jangan sampai tersimpul benang tu. Kita tarik. Dan cikgu Supradi ada pegang benang lebihan benang tadi jangan tertarik jangan yang tu. tertarik. Okey. So dia akan jadi jahitan kia. Dia akan jadi mati kat situ. Ya. So kita tak perlu dah nak simpulkan. Okey. Kemudian kita akan pergi ke C. Pergi ke C. Okey, cucuk jarum ke C. Daripada B tadi kita pergi ke C ya, juga. Betul. Daripada C. Mira buat sekali cikgu Boleh? Okey, boleh. Okey. Dan kita pergi ke keluarkan jarum ke D. Jarum ke D. Okey. Macam cikgu Supradi katakan Kita kena buat macam apa ni secara pelan-pelan lah kan supaya nampak kemas. Betul. Okey. Betul tak cikgu cara saya masukkan ni? Okey, kita kena satu benang. Satu benang? Maksudnya macam nampak tak saya buat satu ni? Macam Mira buat dua benang ni kurang tepat lah cikgu ya? Ya, kurang tepat. Kena buat satu. Bukan tak boleh. Boleh Okey. tapi dia agak macam agak tebal lah. Nanti tak berapa nak kemas. Okey. Sekarang saya dah buat satu benang. Okey, kemudian kita tangkil dulu lah. Okey, lepas tu kemudian kita pergi ke lepas D kita pergi ke E. Okey. Kita pergi ke So macam ni kita pergi ke A daripada B pergi ke A semula cikgu Ya. Okey. Semula. Lepas tu keluar balik semula B. Betul cikgu? Ya, betul. Okey. Betul kan cikgu macam ni? Okey, betul. Okey, betul. Daripada B kita patutnya Mira kena tarik lagi tu. Tarik lagi supaya dia Okey, sekejap saya nak ambil tu terjatuh lah. Okey. Boleh cikgu. Okey, kemudian daripada B kita pergi ke C. Kita kena bagi habis Mira. Bagi habis sampai ke hujung ni. Okey, tarik habis. Okey, habis.
Tarik habis. Okey. Okey, lepas tu pergi begini. ke Okey. okey. C. Pergi ke C. Wow, lajunya cikgu. Cikgu dah set dah tu. Dari B, saya pergi ke C. Okey, kemudian kita pergi ke lepas F kita pergi ke G. Okey, Mira. Senang kan Mira? Senang cikgu. Sebab dia ada kita hanya ikut abjad tu. Betul. Betul. Ini pada saya murid-murid dekat rumah yang baru nak belajar menjahit boleh guna kan? Sangat cara mudah. ini. Ha. Okey, lepas C kita pergi belakang pula D ke dari bawah kan cikgu? Kita pergi D. Ya, dari bawah. Okey, kita pergi D dari bawah. Okey. Pergi ke D. Lepas D kita akan pergi ke E cikgu. Ke I, ke atas tu kan? Ke atas sini Ya, ke I. Masukkan dia dari atas. Atas. Dan kemudian kita bawa turun ke bawah. Okey. Okey. Lepas E cikgu kita pergi ke mana? Ke F. Kita pergi ke F. F dari bawah juga cikgu. Dari bawah, dari bawah. Dari bawah. Okey. Kita masukkan secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan. Dan kita tarik juga sama. Okey. Okey, paling penting kita jangan pastikan benang tu jangan sampai terbelit. Betul tak? Betul cikgu. Okey. Jangan sampai terbelit. Baru cikgu tegur tadi. Jangan sampai terbelit. Dah terbelit ni. Bila terbelit betulkan semula. Betulkan semula. Kena buka semula. Kena buka semula. Jangan sampai terbelit ya. Sebab benang ni panjang. Betul. Kan. Okey. Sekejap ya. Kita tarik macam ni. Okey. Ini asas jahitan untuk silang pangkah lah. Ya. Sebenarnya kalau murid menggunakan silang pangkah. cara yang Cikgu Supardi terangkan tadi, bolehlah belajar dengan menggunakan kertas terlebih dahulu sebelum belajar menjahit di fabrik. Baiklah cikgu. Dan untuk jahitan ni kan cikgu, tadi cikgu kata pada peringkat awalnya kena menggunakan jahitan Kia. Kia, betul. Kita mulakan jahitan memang Kia. Perlu ke cikgu? Wajib ke buat terus dengan jahitan Kia ni ataupun tak semestinya? Tak semestinya, tapi lebih baik menggunakan jahitan Kia supaya lebih kemas. Begitu. Ya. Dan ini tapi untuk memang selalunya orang akan menggunakan jahitan Kia dululah. So kalau macam ni cikgu, saya lepas F, saya pergi ke G. Pergi ke G, betul. Saya dah tersilap, saya dah pergi ke H dah ni. Jadi kalau murid lakukan kesilapan macam ni cikgu, macam mana caranya? Keluarkan saja benang ke? Keluarkan benang. Keluarkan benang okey. Keluarkan benang tu daripada jarum tu boleh kot. Boleh. Kita keluarkan dulu kita benang. Kena angkat sikit lah. Okey, angkat sikit. Jadi kawan-kawan, kita hanya ikut abjad tu lah. A, B, C, D tu kan. A, B, C, D, E, F, G. Ya, masuk betul. G. Masuk G. Masukkan di G di sini. G. Lepas tu pergi H. Lepas ni kita pergi H. Okey. Dari bawah, bawa naik atas. Okey, lepas atas sama juga caranya, pergi ke HI. Pergi ke I cikgu Ya, betul. I ke atas. Lepas tu J saya dari bawah macam ni ke cikgu? Ya, betul. Okey. Okey. Okey, tak apa. macam ni tarik J, K. K ke dari atas pula. Okey. Kita masukkan. Kemudian kita akan matikan jahitan dengan jahitan Kia juga. Okey, masukkan ke Q. Baiklah. Dan masukkan jarum ke R. 2 kali. Okey. 2 kali ataupun lebihlah. Tengok pada keadaan. Okay. Baiklah. Itu untuk matikan jahitan Kia. Ya. Kita mulakan dengan jahitan Kia dan kita akan matikan jahitan Kia juga. Ya. Ya. Okey. O P. Okey, dah sampai P dah ni. Yang terakhir sekali PQ. Untuk Q, Mira dari atas kan cikgu? Ya, dari atas. Okey, sebab ini ialah kita nak matikan dengan jahitan Kia. Ya, betul. Jadi macam mana cikgu dari Q, lepas tu kita pergi ke R. Pergi ke R.
pergi ke R. Pergi ke R. Okey. Pergi ke R. Dan kita potong. Okey, R. Masuk sini. Lepas tu kita masuk Q balik semula cikgu Ya, masukkan. Ini kita Dua masuk kali. Q semula kita dua ulang kali. 2 kali. Okey. Untuk kita matikan. 2 ataupun 3 kali macam itulah. Kita matikan jahitan Kia. Masuk semula di bawah. Okey. Kejap ya. Okey, Okey. boleh. Tengok cikgu punya macam mana dah ni Dah jadi dah. Wah. jahitan silang pangkal. Jadi ini hasilnya bagaimana kalau kita habiskan jahitan Kia kita. Dan macam Mira punya sebabkan terkeluar jarum tercabut. Okey. Dan caranya mudah saja. Lebihan ini kita masuk pada Q, masuk pada R, kita tarik. Tarik. Dan kita itulah akan potong benang tu. kita potong benang. Itulah cara untuk kita matikan jahitan Kia kita ya. Ya. Okey cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak kembali selepas ini. Selepas ini kita sambung lagi bagaimana kalau kawan-kawan nak lihat jahitan silang pangkah daripada Cikgu Supardi. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali di Menengah Atas Pendidikan Khas, di mana hari ini kita belajar cara pembuatan pakaian wanita dengan tajuknya jahitan silang pangkah bersama-sama dengan Cikgu Supardi. Cikgu, Mira tengok cikgu, kali ni Mira je yang ada fabric dekat depan ni. Cikgu macam tak ada je. Okey, kali ni tadi cikgu dah ajar untuk menggunakan kertas. Sekarang ni cikgu nak ajar Mira nak uji Mira. Adakah Mira boleh menjahit dia menggunakan kain cross stitch? Cross stitch cikgu kain ni macam keras sikit, macam ala-ala canvas. Ada kainnya. Betul. Ada keras sikit lah. Okey. Baiklah cikgu. Kalau macam tu Mira akan cuba. Okey, dia akan mulakan dengan dengan jarum. Okey. Dengan jahitan Kia. Jahitan Kia, betul. Okey, jahitan Kia. Okey, kita mulakan jahitan dengan jahitan Kia. Okey, jahitan Kia kita akan masukkan dari atas ke bawah. Betul cikgu Ya, betul. Berhati-hati ya kawan-kawan, kerana jarum ni tajam. Betul. Jadi silakan berhati-hati. Baru saya cakap berhati-hati jatuh. Okey. Minta maaf cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Kita masukkan jarum ni. Okey. Kita tarik. Okey, kemudian kita keluarkan dia. Keluarkan dia di. Okey, kita keluarkan. Biarkan macam cikgu Okey, tarik sikit. Tarik lagi. Tarik lagi sikit. Tarik lagi sikit. Tarik lagi sikit. Okey. Biarkan kita pegang lebihan ni. Lepas tu ini kita akan masukkan yang di sebelah dia. Di belakang. Belakang sebelah. Okey. Kita masukkan di bahagian belakang. Okey, pastikan dia samalah selari dengan lubang tu. Okey. Tarik juga di bahagian belakang. Okey, kita ulang lagi sekali. Kita ulang lagi sekali. Kita masukkan semula di bahagian yang di lubang tu. Lubang awalnya. Okay. Kita tarik. Okey. Kemudian kita pegang di sini. Kemudian cikgu, kita akan keluarkan lagi di bahagian belakang. Okey. Di bahagian B lah cikgu Bahagian B. Di bahagian B. Ini jahitan Kia kan cikgu? Proses ni memang kena buat 2 kali ke cikgu? Okey. Untuk lebih kemas kita menggunakan 2 kali lah. Mungkin untuk lebih kemas. Baiklah. Okey, sekarang tapi kalau misalnya kita tarik-tarik dia masih tercabut lagi, kita buat 3 kali. Oh, baiklah. Okey cikgu. Lepas kita dah keluar di bahagian B, kita akan pergi ke C. Pergi ke bawah. Kita akan pergi di C di bahagian bawah. Okey, kita pilihlah mana-mana kan. Okey. Jarak dia tu, jarak antara tu selalunya macam saya akan menggunakan ibu jari saya inilah. Selalunya lah saya jarak antara ni kan menggunakan ibu jari tu. Kalau ukuran dia 1 mm. 1 mm. Kalau yang sebenarnya lah 1 mm ataupun menggunakan ibu jari senang. Ibu jari. Maksudnya macam ni, ibu jari di bahagian belakang. Ibu jari tu kan kita macam kita boleh nampak tak?
Oh, begitu. Jarak dia antara di sini dan di sebelah lah. Jarak macam ni tu kan. Dia gunakan ibu jari. Okey. Baiklah, ini ialah Tips dia. tips ni menggunakan Ya. ibu jari. Ya. Kemudian kita Supaya dia pergi ke lebih sini. dia tak panjang pendek. Okey. Kita masuk ke D. Okey, kemudian kita pergi E, pergi ke atas. Pergi ke atas di sini. Okey, ya. Okey. Pergi ke atas. Jarak ni boleh tak cikgu? Saya buat jarak di sini? Boleh Boleh. Yang penting dia selari dengan yang atas tu. Lepas E kita pergi di F. Okey, biarkan dia selari. Pastikan dia selari. Okey. Pergi ke F. F kita masukkan di sini. Kerana benangnya agak panjang sikit, kita kemaskan. Kemudian daripada F kita turun ke bawah. Kita pergi ke G. Kita pergi ke G. Okey, kita tarik. Lagi sekali, ulang proses ni semula. Tarik ke belakang. Lepas G. Terima kasih cikgu. Okey, kita pergi ke H. Okey, pergi ke H. Kita pergi ke H. Masukkan di sini. Okey, cikgu kata sekurang-kurangnya satu ibu jari. Tarik naik atas. H. Kemudian kita pergi ke I. Okey. Di sini. Okey, pastikan selari. Sini. Dia selari. Tarik. Lepas I, kita pergi ke J. Betul cikgu Ya, betul. Sama juga. Kena selari dan di sini. Baik. Kalau untuk jahitan silang pangkah ni kan cikgu, berapa benang sesuai digunakan? Kita akan agak-agaklah tengok panjang kain tu lah yang kita akan jahit tu lah. Tangan tu. Contohnya macam kita nak jahit kat tangan tu kan. Kita akan agak-agak lah dia berapa panjang yang kita gunakan. Baiklah. Kita tengoklah kalau macam ni biar lebih, jangan dia kurang. Biar lebih, jangan kurang. Macam cikgu katakan tadi ya. Bila kurang nanti kita macam kena ulang balik semula. Kena buka balik semula semua. Kena buka balik semula. Macam tu. Okey. Betul. Okey. Nampaknya macam inilah gayanya. Okey, kita masukkan semula. Dan kita ulang prosesnya cikgu, betul ya? Betul. Okey. Kalau benang terkeluar dari jarum, kita masukkan semula. Masukkan semula. Tak ada masalah lah dekat situ ya. Ini macam cikgu Supardi katakan tadi, ini boleh membentuk. Kalau tak boleh masuk tu, kita gunakan penetas benang tu supaya dia lebih potong dia. Ya. Ini untuk proses boleh membentuk skill psikomotor mereka juga cikgu. Betul, motor halus. Motor halus mereka. Murid. Okey, boleh tetas. Jangan gunakan gunting kertas. Jangan guna gunting kertas. Jangan. Okey, kita potong dia. 1, 2, 3, potong. Okey. Kita potong dia. Boleh. Boleh. Okey. Kalau cara yang betulnya macam mana cikgu? Dia menyerong sikit. Menyerong sikit. Ada menyerong sikit. Boleh tak? Okey. Boleh cikgu tolong saya. Okey. Dia kena serong sikit. Tengok macam mana cara cikgu buat Okey. Saya tarik. Saya kalau macam saya buat serong sikit macam ni lah. Okey. Nampak tu cikgu, seorang cikgu bagaimana caranya berbeza dengan anak murid kan. Pakar tak pakar cikgu. Okey, bila benang kita dah macam ni, barulah kita boleh masukkan ke dalam jarum secara perlahan-lahan. Ya Allah, ini memang kena menguji lah murid-murid. Sekejap cikgu saya masukkan sikit lagi dekat dalam ni. Okey. Kalau untuk kita siapkan satu jahitan silang pangkah ni kan cikgu, berapa masa? Okey, berapa masa dia? Masa dia berulang tengok berapa panjang yang kita akan jahit. Berapa banyak lah, berapa panjang kita punya. Kadang-kadang kalau kita buat dekat labu baju tu, labu baju mungkin dia akan makan masa yang panjang lah. Tapi kalau dekat tangan, mungkin dia dalam masa beberapa minit macam tu je lah. Okey, baiklah. Okey, ini Mira terus sambung lagi dengan sesi jahitan kita. Masih lagi menggunakan kat situ kita boleh matikan dah lah.
Contohnya, Matikan terus ya, cikgu. contohnya kita matikan itu jahitan jahitan Kia. Jahitan Kia. Okey, Mira Okay, habiskan sebab dulu. cikgu nak bawah. uji Mira pula pada kain yang sebenar. Wow, pada kain yang sebenar. Ya. Okey, last sekali jahitan Kia masukkan di sini. Ke atas. Di Okey. atas, Bila tarik. kita matikan di atas, mulakan di atas Kia tu, matikan pun mesti di atas juga. Jangan mula di bawah, lepas tu mati di atas. Oh, tak boleh. Ha. Tak boleh macam tu. Kalau ke atas, matikannya pun di atas. Ya. Okey. Sebab tadi Mira di awal Mira buat 2 kali, di sini pun Mira buat 2 kali. Dua Betul cikgu? kali, betul. Tarik di sini, Aha. keluarkan di sini. Okey. Okey. Kemudian tarik. Lagi sekali, betul cikgu Betul. Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Di lubang yang sama. Tarik dia. Okey, Kita dah siap. Kita dah matikan. Kita boleh matikan. Ini di bahagian belakangnya Belakang bahagian dia. mana. Cara kalau kita matikan dan jahitan dan Kia. Nampak tak di bahagian belakang ni? Okey. Kalau macam ni cikgu, berapa bintang yang Mira dapat? Okey, cikgu bagi okey, sebab dia macam apa tu kecil besar kan. Okey, tapi dia okey dah untuk peringkat permulaan ni cikgu bagi 3 bintang. Wah, dapat 3 daripada bintang. 5. Okay, 3 bintang daripada 5. Bolehlah cikgu. Okeylah cikgu ya. Okey. Okey, ini apabila kita menggunakan jarum yang kasar dan bukan di atas fabrik yang sebenar. Ya, betul. Okey, sekarang di atas fabrik yang betul cikgu. Macam Okey, mana sekarang- boleh caranya? Okey, sekarang ni kita menggunakan di atas fabrik yang sebenar. Okey. Okey, contohnya okey, yang itu mungkin Mira boleh pergi kat situlah. Kita nampak dulu. Baik. Mira menggunakan easel supaya kawan-kawan lebih mudah untuk lihat. Terima kasih cikgu. Okey. Caranya bagaimana cikgu? Okey, ambil jarum yang sebenar. Ambil jarum yang sebenar. Benangnya lebih halus. Okey. Kita gunakan satu benang. Ingat, Satu benang. Satu benang. Okey kan. Kita mulakan dengan jahitan Kia. Jahitan Kia. Ya. Maksud cikgu menggunakan satu benang tu? Satu benang dia punya. Okey. Sebelah panjang, sebelah pendek ya cikgu? Macam Okey, tu. baiklah. Okey. Okey, kemudian kita ni untuk jahitan silang pangkal ni kita kena lipat ini. Kena lipat dulu. Okey, kena lipat. Okey. Kemudian sebab kita nak macam tangan tu kan ada lipatan dia tu. Betul tak, Mira? Betul. Okey, so kita lipat dia tu, kita gunakan boleh saya ambil dah? Boleh cikgu? Okey, saya ambil ni. Okey, kita lipat. Contohnya kita menggunakan pin rambut tu. Pin rambut. Ya. Pin tudung. Pin tudung. Kenapa Silap. kita kena lipat dulu cikgu kain ni cikgu? Okey, sebab kita lipat tangan tu untuk mengemaskan dia. Okey, baik. Okey, ini adalah saya nak uji Mira menggunakan yang sebenar, di atas kain yang sebenar. Boleh. Okey, pada pelajar. Sekejap Mira akan masukkan benang dalam jarum terlebih dahulu. Okey, saya pin dulu di sini. Boleh. Saya sambil cikgu tolong Mira pinkan. Pin tujuan untuk kita sematkan dengan menggunakan jarum peniti untuk pastikan kain tu tak lari kan cikgu? Ya, betul. Itu tujuannya. Okey. Ataupun kita streka dulu supaya dia lebih kemas. Nampak garisan tu. Menggunakan benang yang lebih halus. Baik cikgu, Mira boleh mulakan? Okey, boleh mulakan. Okey. Okey, nampak tak? Boleh cikgu? Okey, ini menggunakan fabrik yang sebenar. Cikgu buat lipatan. Ya. Jadi kita akan jahit dari atas ke cikgu? Kita akan yang sebenarnya sepatutnya kita akan jahit tadi sebabkan tadi yang pertama tu saya jahit daripada atas nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah macam mana nak mulakan, tapi yang sebenarnya adalah kita mulakan daripada bawah sini. Oh, daripada bawah. Bawah sini. Tapi dia jangan tembus ke belakang. Untuk jahitan Kia tu jangan tembus ke belakang. Faham tak? Dia hanya tembus ke lapisan yang pertama sahaja. Oh. Kita macam tweet sikit macam tu untuk jahitan Kia. Okey, di lapisan atas sajalah maksudnya cikgu. Yang pertama. Untuk Kia sahaja. Untuk yang di bawah. Untuk yang di bawah. Bila di atas ni kita akan tembus ke belakang. Okey. Mira cuba dulu cikgu Okey, ya. Okey, kita boleh. tengok macam mana. Kalau salah minta cikgu supaya dia perbetulkan saya. Okey. Sambil tu saya ni jugalah. Cikgu pun akan buat juga. Sambil. Saya akan ikut cikgu buatlah. Okey. Cikgu lipat terlebih dahulu ke kain. Okey.
Kemudian kita masukkan jarum dari atas Sambil-sambilkan. ke bawah sini. Okey. Cikgu kata jangan sentuh permukaan yang pertama. Betul tak cikgu? Macam Betul. Betul. Maafkan saya cikgu. Maafkan saya. Okey. Kita masukkan di sini. Apa saya bantu, saya jaga kat sini. Okey. Macam ni cikgu tarik. Okey, Betul. berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sama 2 juga. kali, ya. Cikgu beri ke belakang meja juga cikgu. Okey. Terus Okey. ni. Kemudian kita masukkan di sini. Okey. Okey, jangan tembus ke belakang. Jangan tembus ke belakang. Jangan tembus ke belakang. Pastikan jangan tembus ke belakang. Kita tarik dia lagi sekali. Okey. Okey. Buat lagi sekali cikgu 2 kali. Okey, boleh. 2 kali. Tarikkan di sini. Kemudian kita tarik. Okey, kemudian kita pergi ke atas. Macam ni cikgu Ya, betul. Di atas kita tembus. Okey. Okey, untuk yang di atas kita akan tembus ke belakang. Okey, ini atas sini ke atas lagi cikgu? Atas sikit lagi. Atas sini ni. Atas lagi sikit. Ini dah boleh tembus ke belakang ya. Ya, tembus ke belakang. Okey, kemudian kita pusing. Kita keluarkan dia dulu. Macam ni. Betul cikgu? Betul. Okey. Kemudian kita keluarkan dia di bahagian belakang. Belakang. Okey. Belakang, tarik. Kemudian cikgu, Okey, kemudian kita pergi ke bawah pula. bawah pula di sini. Ya, betul. Okey. Masukkan pula di bahagian bawah di sini. Ini pun dah boleh tembus ke Dia belakang. kena apa tu macam pangkat tu. Bentuk pangkat tu. Tarik satu. Kemudian di sebelah sini cikgu Ya, betul. tarik, bawa naik ke atas. Dan kita akan ulang sampai habis. Ulang lagi sekali prosesnya sampai habis. Ya, betul. Okey. Begini. Nampak Jadi tak? dah. Okey, bawa. Okey. Macam itulah. Bawa di sebelah sini juga cikgu Ya. Kita akan ulang langkah tu lah. Sampai Ulang habis lagi. dan kita akan matikan dengan jahitan kia. Iya. Kita akan matikan dengan jahitan Dan kia. Kia. Okey. Tarik lagi sekali. Benangnya satu saja. Satu saja. Okey. Dia 2 pun boleh juga, tapi dia tak berapa nak. Kekemasan tu sangat penting. Okey, menjahit ni kekemasan sangat penting. Kan? Kerana kita nak pastikan keselesaan lah pada pakaian. Customer kita, pelanggan kita kan, betul tak? Betul cikgu. Okey, saya Kualiti jahitan kita tu. kat sini. Ya. Kemudian kalau saya nak matikan dia Okey, dengan boleh. jahitan kia, Betul. Okey, boleh. jahitkan di sini. Tarik. Okey. Lagi sekali. Masukkan di sebelah sini. Okey. Buat 2 kali. 2 kali. Okey. Itu. Kita tarik lagi satu. Okey. 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 Masukkan lagi sekali di bahagian luar. Macam tu. Sebab 2 kali. Cikgu kata tak wajib buat 2 kali, tapi untuk lebih kemas, bolehlah lebih buat tahan. Lebih tahan. Okey. Bolehlah buat 2 kali. Okey. Dah siap. Wah, nanti kita boleh potong lah Kita akan benang boleh di belakang ni. Okey, kita boleh potong dengan penetas benang. Dengan penetas. Okey, potong. Kita try lagi sekali. Okey, dah selesai cikgu. Dah potong dah benang kat belakang. Okey, Mira tunjukkan dekat kamera macam mana hasilnya. Ini hasilnya cikgu. Dan juga kawan-kawan dekat rumah dengan menggunakan jahitan silang pangkah. Okey. Okey cikgu, berapa bintang cikgu? Okey, kali ini cikgu bagi 4/5 bintang. Wah, 4/5. Okeylah, ada kenaikan sikit dekat Kenaikan, situ ya. Okey. okey. Terima kasih cikgu. Okey kawan-kawan, kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak kembali selepas ini. Ada lagi Cikgu Supardi nak terangkan tentang jahitan silang pangkah ni bagaimana. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM.
KPM. Baik, kembali kita di slot mendengar atas pendidikan khas Didik TV KPM. Kita masih lagi dengan tajuk kita iaitu cara jahitan silang pangkah bersama-sama dengan Cikgu Supardi. Baik Cikgu, di segmen ini apa yang Cikgu nak tekankan pula? Okey, baiklah. Untuk segmen kali ini kita Cikgu ingin uji Mira apa yang kita belajar hari ini. Boleh. Okey, nah. Apa yang kita belajar hari ini? Okey. Okay, kita akan pergi kuis lah. Okey dah. Okey, saya harap Mira boleh ni lah. Okey dah. Okey. Yang soalan saya yang pertama. Okey. Apakah contoh? Ya. Okey, soalan saya, apakah contoh jenis mata jahitan sementara? Wow, sementara. Ya. Kalau sementara, yang pertama jelujur kasar. Jelujur kasar. Yang kedua jelujur tegak serong. Okey. Dan yang ketiga jelujur panjang pendek. Panjang pendek. Aha. Okey, betul? Wah, Okey, betul. betul. Berapa bintang untuk saya, Cikgu? Okey, full mark dah. Wah, full mark. Okey. 5 bintang, Cikgu. 5 bintang. 5 bintang. Okey, Baiklah. lepas tu soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey. Okey, apakah contoh jenis mata jahitan pengemas? Mata jahitan pengemas ni ada 4, Cikgu. Ada 4. Okey, yang pertama jahitan sembat. Yang kedua jahitan yang kita belajar pada hari ini, kawan-kawan, iaitu jahitan silang pangkah. Cikgu laju uji saya. Okey, yang ketiga ialah jahitan sembat susuk. Dan yang keempat ialah jahitan yang saya sendiri pernah buat sebelum ini, iaitu jahitan insang pari. Insang pari. Okey nah. Okey dan Betul ke, Cikgu? Okey, betul. Okay. Berapa bintang, Cikgu? Full mark jugalah. Full mark juga, 5 bintang juga. Okey. Lepas tu apakah alatan dan bahan yang digunakan? Okey, saya ulang sekali lagi, apakah alatan dan bahan yang digunakan untuk jahitan asas ataupun jahitan tangan? Okey, ada berapa? Ada 4 bahan tu. Ada 4 bahan. Bahan yang pertama yang paling penting sekali ialah jarum. Jarum. Baiklah, yang kedua benang. Benang. Yang ketiga, kalau dah ada benang, kena ada penetas benang. Penetas benang. Okay. Dan yang terakhir sekali iaitu fabric. Fabric, betul. Okey. 4/4 full mark. Full mark lagi sekali. Okay. Yeay! Terima kasih, Cikgu. Baik, Cikgu. Memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Sedikit kesimpulan daripada Cikgu Supardi. Okey, kesimpulan saya adalah jahitan silang pangkah ni, saya berharap pelajar-pelajar bila nak memulakan jahitan silang pangkah ni, pastikan yang pertama sekali belajar dengan guru menggunakan kertas. Macam ni, Cikgu. Okey, macam tu. Yang kedua, kita gunakan kita boleh gunakan kain cross stitch tu, yang cross stitch yang kedua tu. Dan yang ketiga baru kita gunakan yang kain yang fabric yang sebenar lah. Dan paling penting adalah jaga keselamatan. Ya. Okey, ada pantauan daripada cikgu ataupun pantauan daripada ibu bapa dan menggunakan apa tu, Mira? Gidal, Cikgu? Jidal. Supaya tangan kita tak cedera, luka macam tu. Okey. Baik, Cikgu. Bagaimana prestasi keseluruhan Mira pada hari ini? Okey, prestasi keseluruhan Mira pada hari ini sangat cemerlang. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih, Cikgu. Dan kalau kawan-kawan dekat rumah yang menonton sekarang yang nak sama-sama cemerlang dengan tajuk kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan? Okey, murid-murid boleh mendapatkan video ini daripada portal Delima Sumberku. Ya, menerusi portal Delima Sumberku. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Supardi atas kesudian berkongsi ilmu tentang cara jahitan silang pangkah kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Kulina selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini. Diharapkan ilmu yang anda dapat hari ini memberi manfaat kepada semua. Saya Syamira Nazir, teruskan setia menonton dan mendengar atas di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.